Okey, sekarang ni kita sampai dah di Balai Polis Lama Marang ni. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua supporters Osazuki Hikaru. Okey, mesti awak-awak pelik tak? Guana kita ada buat rakaman dengan dari segi gini macam dah jadi buat siaran langsung di dalam Facebook. Ini adalah percubaan untuk saya menghasilkan video-video pengalaman menerusi dengan webcam ni dan pada direct pada komputer, dan saya memohon maaf sekiranya kualiti video ni dia agak ada banyak noise tu ada banyak noise dekat skrin ni. Jadi tak apa, ini adalah tempoh percubaan insyaallah. Selepas ni kita akan perbaiki lagi dengan kualiti video rakaman ni. Jadi kepada semua, di sini saya ada sedikit pengumuman. Sekarang ni kita dah total lockdown jadi urusan untuk kami keluar untuk membuat rakaman video eksplorasi agak terbantu lah. Jadi bila saya dah fikir-fikir, dah puas dah fikir, di mana selepas ini insyaallah saya akan cuba mengeluarkan video-video yang boleh dikatakan juga video pengalaman dan video-video yang tidak ada kaitan pun dengan saya. Orang kata apa ni, macam storyteller tu. InsyaAllah saya akan cuba walaupun saya tak pandai nak cerita berkenaan yang memang langsung tak ada kaitan dengan saya, tapi insyaAllah kita akan cuba untuk menghiburkanlah admin dan supporter-supporter yang lain. Dan sebelum itu saya ingin memohon maaf lah sekiranya saya ada membuat kesilapan dan tersasul kata ketika bersiaran langsung ataupun di dalam menghasilkan video-video di dalam YouTube. Alhamdulillah. Jadi pada malam ini saya akan kongsikan satu pengalaman, dan tempat ini juga boleh dikatakan memang tak ada lagi video pengalaman, tak ada lagi. Jadi dah alang-alang kita total lockdown ni, saya akan cuba keluarkan sebanyak lagi, ada 4 dan 5 tempat lagi yang kita dah menghasilkan lagi video pengalaman tersebut. Dan pada tajuk kali ni sudah pasti anda tahu
berkenaan dengan pengalaman di Balai Polis Lama Marang. Jadi apakah yang berlaku ketika kami melakukan aktiviti eksplorasi ketika itu? Jadi jom kita dengarkan. Di belakang ni, sebab belakang ni dia ada lock up. Maknanya dekat lock up tadi pun kita ambil masa sikit untuk masuk, sebab ada macam orang kata ada aura yang tersendiri lah. Tapi bukan kita nak ganggu dia dok, cuma kita nak sekadar nak merasai suasana bila kita duduk dalam lock up. Jadi Balai Polis Lama Marang ni, laluan dia ni memang dikatakan memang saya kerek kerek, kalau orang Terengganu kata kerek, bukan kerek kerap kali lalu sebab rumah mentua saya berada di Kelulu. Jadi saya memang akan lalu semua, dan setiap kali lalu tu saya tengok ke Balai Polis Lama ni. Memang agak lama terbiar dan dok terurus, tapi masa tu saya agak menarik lah untuk cuba membawa rakan-rakan kami yang lain untuk melakukan aktiviti eksplorasi di Balai Polis ni. Jadi pada masa tu kita dah berbincang dengan Mak Yu, Kuji, Keru dan adik, dan kita dapat satu respon daripada salah seorang kawan Mak Yu yang orang kata sudah berusia dan pernah bekerja di Balai Polis tersebut. Jadi selepas itu dia mengatakan memang balai ini memang sudah lama terbiar, dan sewaktu balai ini beroperasi memang kerap kali diganggu pada waktu malam lah. Pada waktu malam, dan benda tu memang saya rasa terus membuat keputusan untuk melakukan aktiviti eksplorasi di tempat berkenaan. Jadi sebelum mungkin dalam beberapa hari sebelum kita melakukan aktiviti eksplorasi, ada satu kumpulan ni yang masuk untuk explore di tempat berkenaan, dan apa yang saya dapat terima di mana salah seorang kru mereka dirasuk. Kena rasuk dia masuk ke Balai Polis Lama Marang ni, kena rasuk. Jadi bagi saya bila dah dapat perkabaran seperti itu memang agak merisaukan jugalah pada permulaannya. Tapi bila kita fikir-fikir balik, bukan dia yang aku nak cari dok. Kita sekadar nak rakamkan suasana malam. Jadi pada malam tu memang kru-kru semua memang orang kata berjaga-jagalah. Maknanya kita tahu tempat tu ada penghuni dia. Sebab tu lah kena dengan trademark ke apa benda orang panggil. Macam ayat kita tu, mereka ada di sana. Kita dok cari dia, tapi kita tahu yang tempat-tempat gitu ada penghuni dia. Jadi di Balai Polis Lama Marang ini juga di mana tempat pertama yang saya belajar saya belajar daripada salah seorang kru iaitu Kuji, memberikan salam perkenalan macam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tu. Jadi sebelum saya teruskan lagi, anda tonton dulu video ini. Assalamualaikum. Assalamu alaina wa Kene? Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Jadi pada masa tu video saya baru belajar lagi. Saya baru belajar sebab sebelum ni saya beri salam Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jadi dah habis. Jadi situlah saya belajar dengan Kuji. Nak beri salam kena je aku dah ingat. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah terlahir, ataupun bukanlah terlahir, maknanya saya baru pandai bagi salam itu adalah di Balai Polis Lama Marang. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Kuji kerana sudi memberikan ilmu berkenaan, dan alhamdulillah selepas pada itu saya terus membuat salam perkenalan seperti itu, dan ianya menarik perhatian orang ramai berkenaan dengan salam ketika masuk di tempat yang terbiar dan memang tak ada orang. Dan disebabkan ilmu juga saya selalu gunakan jadi Kuji yang ajar pun dia juga dapat faedah ataupun manfaat yang saya selalu buat tu. Alhamdulillah, semoga ianya terus memberikan manfaat kepada Kuji lah Alhamdulillah.
Okey, jadi pada waktu kita buat sesi memasang jejak pada hari itu adalah hari Jumaat. Kita datang seramai berlima berlima, maknanya saya, Mak Yu, Kuji, adik dan Kero. Semua ada, memang complete team memang complete team. Kita buat rakaman, dah kita beri salam, kita masuk dan kita pun terus buat memasang jejak. Dan adalah salah satu tempat ni yang orang kata ada rasa hotspot dia tak. Jadi kita pun perhatikan tempat tu baik-baik sebelum kita nak masuk pada malam ini. Jadi ada juga salah satu bilik ni, bila saya masuk tu saya rasa bau macam hanyir, rasa bau yang memang agak tak selesa lah. Dan ketika saya berada di depan tu, dalam skrin ni saya ada nampak macam skrin monitor komputer yang lama. Dan saya mengatakan di sini rasa macam boleh tahan dan ada rasa macam sesuatu lah kalau orang Terengganu kata macam something wrong. Bilik ni nampaknya ada, dia katakan sini ni ada, tahan juga lah ni. Di bilik sebelah kiri ni yang agak suram, yang agak gelap tu lah. Sebab kita rasa pada masa tu, minta maaf lah, ni adalah pengalaman Jadi pada masa tu saya rasa macam agak rasa ni macam diperhatikan. Walaupun benda ni siang hari, saya tahu memang siang hari, tapi kita rasa lain apabila kita berada di tempat berkenaan. Dan kemudian kita terus pergi kepada bahagian belakang di bahagian surau ni. Jadi pada masa itu memang saya agak menarik untuk pergi ke surau berkenaan, kerana di surau ni je lah tempat-tempat yang positif kita nak tengok. Takut-takut ada barang-barang yang melibatkan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya takut ada atas latar, atas tanah apa semua ni. Jadi kita pun terus pergi pada surau berkenaan. Jadi perkara yang pertama yang membuatkan saya terkejut adalah berhampiran dengan surau ni, dia ada pokok buluh. Dia ada pokok buluh yang sangat besar dan sangat subur lah. Jadi pada masa tu bila saya tengok pokok buluh ni, boleh tahan tempat ni tak? Boleh tahan lah tempat ni. Sebab saya tak kata pokok buluh tu mistik, tak, bukan cuma kita rasa bila tengok pokok buluh ni kita rasa lain macam. Itu bau siang hari. Jadi ada jugalah yang naik bulu roma apa semua tak. Jadi benda ni kita pernah bincang dengan kru pada masa tu, boleh tahan juga dekat pokok buluh ni. Jadi kita pun terus masuk ke dalam surau. Okey, kalau kita tengok dalam keadaan surau ni taklah kotor mana sangat. Kalau nak ikutkan beberapa tahun kita masuk. Okey jadi bila kita duduk dekat surau, kita tengok dalaman dia apa semua, mana kata pada masa tu kita macam agak terkejut lah. Walaupun dalam rakaman ni kita boleh tengok ada sedikit sapah-sapah tu tak, sedikit sapah-sapah. Tapi pada masa tu bila kita sampai di bahagian surau ni, kita dapat ada rasa satu ketenangan. Kita rasa tenang dan kita rasa macam pelik, rasa macam kita suka pula duduk dekat surau ni. Jadi pada masa tu dan mari dah menitah kepala otak macam ke surau ni masih lagi aktif. Maknanya adakah mungkin lah ada tempat ni, mungkin ada yang benda yang singgah untuk beribadat gitulah pada masa tu. Macam ni kita katakan ni, dia mari perasaan gitu. Berapa tahun dah ditinggalkan, maknanya keadaan surau ni taklah terlalu teruk. Tak tahulah kalau ada orang singgah ke tak. Tak tahulah kalau ada orang singgah ke tak. Jadi macam nampak macam bersih surau ni tak. Walaupun kita masih lagi nampak sapah-sapah tu. Okey, ingat tentang surau ni, di mana pada waktu malam lagi kita akan cerita berkenaan dengan surau ni. Kalau nak ikutkan daripada luar orang dia ni memang teruk lah, tapi dalam tu maknanya bersih lagi. Dan kita boleh tengok keadaan daun-daun pun macam ada orang sapu dan letak di sebelah dinding tu. Jadi kemudian ni saya nak tekankan di mana lokasi yang terakhir
yang kita buat aktiviti memasang jejak adalah di bahagian lockup. Di bahagian lockup ni. Jadi pada masa tu saya agak teruja lah nak tengok keadaan lockup tu sajalah. Sebab kita ni tak ada pengalaman lagi nak masuk dalam lockup ni, tak jauh lah. Cuma kita nak tengok keadaan dia. Jadi lepas pada kita masuk apa semua tu, perasan ataupun tidak, di dalam video rakaman eksplorasi tu dia ada bilik di sebelah kiri. Jadi bilik tu dia tu tutup rapat dan perasan ke tak yang mana saya tak masuk dalam bilik tu. Saya tak masuk dan saya tak buka pintu. Sebab pada masa tu saya rasa macam dia gini tak, pengalaman mana masa kita nak buka pintu dan kita nak tengok apa benda yang berada di dalam bilik tu, kita dapat ada rasa perasaan yang mengatakan jangan buka. Dia kata jangan buka dan jangan masuk. Cukup sampai setakat tu je lah. Jadi perasan tengok baik-baik video tu, maknanya saya tak masuk dan saya tak buka pintu tu. Okay, sekarang ni kita berada di kawasan lockup. Ada banyak tau. Dan saya rasa tiba-tiba jadi rasa macam takut. Jadi saya duk fikir-fikir, ke ni mungkin aura lockup ke apa benda, saya tak tahulah. Jadi saya rasa tiba-tiba takut dan saya tu tinggalkan bilik tu dan kita terus membuat rakaman di sebelah kanan, di mana kita boleh nampak keadaan lockup. Dia ada 1, 2, 3 dua. Dia ada 2 lockup, kiri dan kanan. Lepas tu di belakang tu bilik air. Jadi pada masa tu kita pun dah berjaya membuat aktiviti memasang jejak di Balai Polis Lama Marang ni, dan kita terus keluar keluar daripada Balai Polis Lama Marang. Sekarang ni kita selesai dah buat rondaan di Balai Polis Lama Marang ni. Jadi semua keadaan blok-blok pun kita dah kena pasti. Jadi insyaAllah kita tunggu explore pada malam ni. Alright, jadi ketika ini apabila kita sudah membuat aktiviti memasang jejak, agak terkejut lah sebab Kuji adik 3 orang ni semua tertidur di dalam kereta. Memang agak pelik lah, sebab sebelum ni kita buat aktiviti memasang jejak memang tak ada lah benda-benda tu terjadi tak. Jadi yang sedangkan di Balai Polis Lama Marang ni dia tak lah terlalu besar sangat, mana kita pun sekadar lalu apa benda, dia just santai saja. Tapi 3 orang tu terus tertidur di dalam kereta. Jadi mungkin adakah itu petanda di mana tempat ini mempunyai aura-aura yang negatif yang sangat kuat. Allahu alam, saya tak tahu pada masa tu. Okey, sekarang ni alhamdulillah kita buat dah rondaan pada petang ni di Balai Polis Lama Marang ni. Dan apa benda yang sesuatu yang menarik di kawasan ini adalah tempat di surau dengan di belakang ni, sebab belakang ni dia ada lockup. Surau dengan di belakang ni, sebab belakang ni dia ada lockup. Maknanya dekat lockup tadi pun kita ambil masa sikit untuk masuk, sebab ada macam orang kata ada aura yang tersendiri lah, tapi bukan kita nak ganggu dia dok. Ada aura yang tersendiri lah, tapi bukan kita nak ganggu dia dok. Kita bukan mari sini bukan untuk mencari entiti, tetapi sekadar untuk merasai suasana malam di Balai Polis Lama Marang. Jadi tibalah waktu malam ketika kami ingin membuat aktiviti eksplorasi di Balai Polis Lama Marang ini. Jadi pada malam itu masih lagi awal waktu kami eksplorasi ketika itu masih lagi awal, mungkin dalam pukul 9.30 malam ataupun pukul 10 malam. Sebab kita tak boleh lah nak pergi awal sangat pukul 9 tu, sebab di sebelah Balai Polis Lama Marang ini adalah jalan utama, jadi banyak kenderaan yang lalu. Kadang-kadang jet ski lalu tak, memang banyak. Jadi kita ambil masa yang agak tak terlalu awal dan tak terlalu lewat. Saya tak ingat dah, mungkin dalam pukul 9.30 dan hampir-hampir pada pukul 10 malam. Apabila kita
tiba di Balai Polis Laman Marang tu, saya dapat rasa wush, menarik malam ni dok. Dan rasa macam dok sabar nak melakukan aktiviti eksplorasi pada malam tu. Belakang ikut dah masuk Jepang Melana. Jadi masa kita sapa memang kita dah ambil masa yang sangat lama, sebab sebelum kita sapa tu kita dah buat setup barang. Cuma kita dah setup barang semua, dan bila sapa kita turun dan terus memberikan salam perkenalan, serta kita terus masuk ke dalam blok yang pertama ni. Jadi pada masa itu semuanya berjalan dengan lancar, memang tak ada apa-apa, dan kecuali kita berjaga-jagalah dengan apa yang berlaku pada pasukan lain yang masuk, di mana mereka kena rasuk. Jadi kita agak berhati-hati, maknanya kita dah usik apa-apa barang di dalam tu, dan kita tidak mencabar apa-apa sekali pun, di mana kru-kru sangat menjaga tutur kata pada malam itu. Jadi selepas pada kita buat rakaman di bahagian hadapan ni berjalan dengan lancar, kita terus pergi kepada bahagian yang lain. Kita pergi ke bahagian lain, dan rupa-rupanya ada satu tempat ni yang saya dak buat aktiviti memasang jejak. Saya dak pergi pasang jejak situ, dan apabila saya cuba melintasi kawasan tu, saya rasa macam dak sedap badan. Saya rasa dak sedap badan sebab kita dak buat memasang jejak situ. Saya di masa tu saya tak boleh ni, di mana aku kena ikut jejak yang aku pasang pada waktu petang tadi tu. Jadi kita pun terus berbalik dan pergi ke bahagian yang seterusnya. Memang agak terkejut jugalah dengan kelibat kain yang berada di tingkap di sebelah kiri tu. Memang kepala bandar lah orang kata. Kita ni dah lah duduk dalam keadaan yang suspend dah. Kita duduk dalam debar lagi, tengah mikir macam-macam lagi dah. Rupanya bila kita tubik tu, kita nampak kain putih tu yang agak besar duduk sebelah kiri. Setok apa dah. Uish, astagfirullah. Kejut kawan. Jadi pada masa tu memang agak kelakar jugalah kalau kita ingat balik. Jadi selepas pada kita keluar daripada blok ni, saya memang rasa macam dok selesa lah. Lepas pada kita keluar tu, saya take file, bukan take file lah, kita macam duduk sekejap dah. Dan saya agak terkejut apabila saya rasa macam diperhatikan di sebelah kiri ni, di bahagian blok yang depan yang memang kita dah masuk dah. Di bahagian blok yang di bahagian blok yang kita dah buat aktiviti memasang jejak di bahagian belakang tu. Dan saya ada menyolong lampu dan mengatakan saya rasa seperti diintai di bahagian pintu tersebut, macam dia olok kepala, lepas tu bila kita tengok dia masuk balik. Tapi kita tahu, kita rasa macam seperti ada orang yang mengintai. Tapi alhamdulillah pada masa tu agak memang berdebar juga. Tapi kita buat tak tahu gitulah. Kita buat tak tahu. Lepas tu bila saya terus buat rakaman di salah satu bumbung di sebelah kiri tu, anda boleh tengok video tu, kita tengok pokok tu dah macam orang, dah macam bentuk orang. Orang kata apa, takutnya pada malam tu dia debuk, tengok pokok pun boleh nampak macam orang dah. Jadi lepas pada tu saya pun terus pergi ke bahagian hadapan untuk menuju ke bahagian surau. Tetapi ketika ini saya buat orang kata apa ni, bukan stand down lah, dia macam take file dulu sekejap di bahagian yang tempat yang lapang ni. Kita rehat dulu sekejap, kita reda-reda dulu, dan kita lepaskan aura yang kita masuk ke blok-blok yang kita masuk dah tu. Selepas pada kita rehat, kita dah ready dah, kita tenangkan diri kita balik, kita pun terus menuju ke bahagian blok yang menuju ke surau ni. Dan di sinilah berlaku perkara-perkara yang di luar jangkaan. Jadi pada masa itu Kuji dia pernah menceritakan secara siaran langsung di dalam Facebook, mengatakan ketika dalam perjalanan ke surau berkenaan, di bahagian yang dalam video ni, dia ternampak seperti ada satu kelibat yang melintas di depan Amber ketika itu. Tetapi bila dia dah tengok balik video rakaman tu, memang dia tak nampak sebarang apa-apa kelibat yang melintas di depan Amber.
Maknanya apa yang Kuji nampak pada malam tu, di bahagian paling depan tu dia ada satu selekoh. Jadi selepas pada selekoh tu dia ada nampak macam ada orang lalu. Bila dia cek-cek tak ada. Jadi ketika saya melintasi di bahagian blok ini, dan di sebelah kiri tu mungkin pejabat lah, mungkin pejabat, dan di sebelah kanan tu dia macam ada store dan bilik air. Alright, jadi pada ketika ini saya mendengar seperti ada titisan air. Jadi saya tak tahu titisan air tu mari daripada sebelah mana. Tapi kalau saya ingat balik, saya dengar titisan air tu di dalam sebelah pejabat, di sebelah kiri tu. Ada air ke dalam ni? Sedangkan di sebelah kanan tu adalah bilik air. Jadi pada masa tu saya agak pelik lah, dok kan bunyi air daripada dalam pejabat dok. Jadi pada masa tu saya kata mungkin tak apa, tak ada benda lagi lah, kita tak mau fikir yang bukan-bukan pada masa tu. Dan saya terus pergi ke bahagian paling hadapan. Di bahagian hadapan ini memang saya rasa mula dok selesa. Saya mula dok selesa, dan di tempat inilah yang Kuji nampak macam ada orang melintas tu. Jadi ketika itu saya rasa macam dok sedap badan dan rasa macam dok selesa, dan saya berhenti di persimpangan ini. Saya berhenti dan saya cuba membuat rakaman daripada atas tanah sehinggalah ke atas pokok. Jadi ketika ini memang kita tak dengar sebarang apa-apa bunyi yang pelik kecuali dalam video ni. Sini kita rasa panas sikit ya. Okey, di mana pada ketika itu saya ada mengatakan yang tempat ini saya rasa panas. Saya kata macam panas sikit tempat ni, lebih kurang gitu. Dan apabila saya menghembuskan suara tu, dan ketika itulah terdengar seperti ada suara perempuan yang menjerit. Tapi bila kita dengar tu dok orang kata dok berapa jelas mana, tapi tetap masih lagi kita boleh dengar footage berkenaan. Okey, jadi selepas pada tu, bila dah saya rasa tempat ni membuatkan saya jadi rasa macam panas, bukan nak marah kita rasa panas, panas tubuh. Dan saya terus membuat rakaman di sebelah kiri untuk menuju ke surau lah, sebab surau tu depan kita dah. Surau tu depan kita dah. Dan apabila saya pusing dan membuat rakaman sepanjang dalam perjalanan nak ke surau tu, di ketika inilah ketika saya menyuting video, saya sangat terkejut dan orang kata saya terkejut sampai saya terus tutup laptop saya pada masa tu. Jadi apakah yang saya dengar? Kita dengarkan. Jadi saya rasa footage kali ini memang sangat jelas kedengaran di mana terdapat ada satu suara yang menjerit, orang kata apa, meraung. Dan apa yang sangat membuatkan saya hairan di mana footage berkenaan kedengaran seperti suara orang lelaki, dia meraung. Jadi memang sangat-sangat jelas seperti ada orang lelaki menjerit dan meraung. Dan memang agak terkejut lah, sebab ketika kita berada di tempat lokasi berkenaan, kami berlima memang langsung tidak memberikan sebarang respon berkenaan dengan bunyi tersebut.
Jadi adakah bunyi itu kita dapat tangkap melalui dengan rakaman? Memang sangat jelas, memang kita tak dengar sebarang bunyi ketika itu. Kita kalau dengar orang meraung, orang menjerit gitu ketika membuat aktiviti eksplorasi, saya rasa memang terkejut beruk kot. Tiba-tiba mari mana pula orang duk tepik-tepik tengah malam. Jadi pada masa tu memang sangat-sangat jelas kita dengar daripada dalam rakaman, tetapi kita tidak dengar ketika berada di tempat berkenaan. Jadi pada masa tu dalam video tu saya terus membuat rakaman di sebelah kiri di mana pada masa tu saya dah mula memang sangat-sangat tak selesa, seperti diekori, seperti ada orang, dan saya tak tahu nak khabar mana. Tapi ketika itu dia rasa macam agak genting jugalah. Kita rasa macam ada orang dekat je dengan kita. Kita takut orang sebenarnya. Kita takut orang nak mari pau kita ke, nak buat benda yang bukan-bukan gitulah. Tapi syukur alhamdulillah pada malam itu kita terus membuat rakaman di bahagian surau ni. Jadi di bahagian surau ni saya tak tertarik sangatlah berkenaan dengan pokok buluh ni. Saya tak tertarik sangatlah, mana kecuali pada waktu siang tu. Jadi pada waktu malam ni agak kira 5 orang pada malam tu sangat terkejut lah dengan apa yang kita tengok suasana malam di surau berkenaan. Jadi sebelum itu kita tonton video ini. Ini adalah keadaan surau di Balai Polis di Marang ni, dan di sini kita jadi saya rasa semua dah tengok di dalam video tu keadaan surau pada waktu malam dan kita cuba bandingkan dengan suasana ketika waktu siang. Berapa tahun dah ditinggalkan, maknanya keadaan surau ni taklah terlalu teruk. Ini adalah keadaan. Jadi bila kita dah compare video siang dan video malam, di mana kelihatan suasana malam sangat bersih di dalam surau berkenaan. Sampah tu ada, nampak tak? Sampah tu tetap ada, tapi bersih dia tu lain macam kalau pada waktu malam ni. Jadi pada masa tu bila kita dah tengok memang surau ni ada orang singgah ni. Mungkin ada orang singgah lah. Jadi kita sangat teruja lah bila kita tengok bijak tempat ni dok. Siang ni nampak lain, malam kita nampak bersih dalam kawasan surau ni. Jadi selepas pada kejadian tu lah saya banyak belajar di mana kalau berkaitan dengan surau, saya sentiasa terapkan dengan perkara-perkara yang positif. Maknanya saya akan fikir ada makhluk-makhluk lain yang singgah untuk membuat ibadat lah. Dan selepas tu saya rasa macam tertarik untuk membuat sesi stand down di bahagian surau ni. Kita akan buat stand down di surau ni. Jadi saya rasa tertarik, saya tak tahu buat apa, dan kita terus membuat rakaman pada malam itu. Pada masa tu di sebalik takbir saya ada minta adik untuk masuk ke dalam surau ni, untuk diletakkan kamera di bahagian sudut tengah-tengah surau tu. Pada masa tu dia memang agak debar jugalah nak pergi letak dak. Dia lah, kita duk salah ke dia dak. Cuma tugasan tu memang adik yang buat. Jadi makan masa jugalah dia nak masuk ke dalam surau tu, sebab lepas tu Amber pun kata tak apa, masuk je, tak ada masalah. Jadi pada masa dia masuk tu memang kita temang lah dia, kita temang tengok kita tak masuk sebab saya duduk di bahagian luar ketika itu. Jadi di dalam rakaman waktu stand down, saya sangat tertarik untuk melihat ke arah belakang saya. Pada masa tu saya duduk di bahagian tangga, dan di belakang saya ni adalah surau berkenaan. Jadi saya rasa macam nak tengok sama ke bahagian belakang ni, di bahagian orang kata apa ni, di bahagian imam di bahagian imam surau berkenaan.
Jadi setiap surau dia ada khaskan tempat untuk imam ni. Jadi saya tertarik untuk tengok ke bahagian tersebut. Saya tak tahu buat apa, jadi saya duk tengok. Bila dah lama tu, saya rasa macam ada sesuatu yang berada di bahagian hadapan saya. Cuma saya tak nampak. Faham tak? Saya rasa macam ada orang. Tiba-tiba tadi kita tengok tak ada orang pun tak. Nak katakan okey, cuba faham ya. Macam saya khabar tadi, saya sok mau tengok ke bahagian tempat berkenaan kan. Jadi pada masa tu saya hanya tertarik untuk tengok. Selepas lama-lama tu, bila saya tengok, saya rasa lain. Dan saya rasa macam ada orang di bahagian tempat berkenaan. Dan dalam video tu saya ada katakan, kita tengok je lah dulu video ni. Ada orang atas ni. Jadi gini, kita mari ni, kita nak duduk je. Kita nak duduk, kita nak rasa suasana malam je. Kita bukan nak ganggu redak. Sebab saya tahu ada orang sini ni. Masa tu saya kata ada orang ni. Sebab kita rasa tapi kita tak nampak. Mujur tak nampak tak. Kalau nampak, saya orang pertama yang masuk dalam kereta kot. Jadi kita mungkin pada masa tu saya tak rasa takut masa tu. Saya tak rasa takut. Cuma kita dapat rasa ada rasa yang baik lah ya. Jadi kalau benda yang baik, alhamdulillah lah. Tapi pada masa tu lebih saya orang kata apa ni, naluri dan perasaan tu banyak mengatakan yang benda-benda yang baik lah. Wallahu alam wallahu alam. Okey, jadi kemudian kita selepas kita buat stand down apa semua tu, kita terus membuat pada rakaman di tempat yang terakhir, iaitu lock up. Dan selepas pada kita keluar daripada surau berkenaan, kita macam take 3 kita rehat kejap dalam masa 3 minit. Lepas kita rehat, kita bincangkan apa yang berlaku sebetul tadi dekat surau, apa benda ni. Jadi kita pun terus membuat sesi rakaman yang lain. Sebab pada masa tu kita banyak ambil masa untuk stay, untuk relax, untuk tenangkan diri balik tau, untuk kembalikan aura positif kita. Jadi ketika itu saya terus masuk ke bahagian dalam lokap ni. Dan kita akan rehat dulu sekejap untuk ambil balik mood, ambil balik tenaga balik. Kita fokus balik dan kita akan masuk di bahagian lokap. Okey, sekarang kita menuju ke blok lokap kita masuk petang tadi tu. Sini lagi lah kita tulis caption kat bawah. Jujur saya khabar apabila saya masuk ke dalam bahagian lock up, kita tak masuk lagi, mana kita menghampiri pintu masuk ke bahagian lock up ni, memang saya agak meremang bulu roma dan ada kehadiran bau-bau yang tidak menyenangkan. Jadi pada masa tu memang saya rasa lain macam tempat ni. Sebab apa? Sebab saya teringat tentang pintu yang saya dok buka dan saya dok masuk ke dalam salah satu bilik tu. Memang saya dok masuk. Jadi pada masa tu saya dok mikir, bilik tu sebab apa ni? Minta-minta aku dok nampak benda yang bukan-bukan lah. Jadi saya pun terus masuk dengan keadaan yang debol dan semakin menghampiri pintu ataupun bilik yang saya dok masuk tu di sebelah kiri. Ketika ini memang sangat kurang ajar. Adik dia boleh tersepak kayu. Jadi kalau nak tengok, kita tonton dulu video ini. Jadi di sinilah Jadi pada masa tu memang ya Allah ya Tuhanku, rasa macam jatuh ni nak luruh tau. Memang hilang terus jatuh. Biru muka. Maknanya masa tu kalau tengok muka hamba ni hok jadi putih-putih. Jadi kalau tengok malam tu memang muka hamba jadi biru tu. Biru, jadi macam-macam warna lah boleh ada dekat muka pada masa tu. Saya rasa pun dalam suara tu pun boleh nampak saya macam nak marah kan. Jadi tak apalah, mungkin dia tersepak. Jadi gitulah lain kali kalau kita nak explore, tolong perhatikan di bahagian kaki tu. Jangan suka-suka hati nak sepak ke ataupun terlanggar ke. Memang boleh membuatkan lurung sangat jantung lah. Ayat apa benda saya khabar tu, rasa macam lurung jantung, lebih kurang gitu lah.
Jadi pada masa tu adik dia ada khabar dia tengok Amber, dia rasa nak suka tapi dia tahan. So dah apa pula ni, dah kita tengah debar apa semua, dan kita pula ada perasaan yang dak apa comel di sebelah kiri tu, boleh pula dia pergi sapak kursi. Jadi jadi kita pun terus masuk ke bahagian lock-up ni. Di bahagian lock-up ni memang orang kata suasana dia memang agak suram, memang agak segang jugalah lock-up kan orang kata. Jadi kita pun masuk apa semua dan saya putuskan untuk membuat sesi stay down yang kedua, di mana bilik yang pertama Mak Yu dengan Kuji, dan bilik yang kedua adalah Carol dengan adik, dan saya masuk ke bahagian bilik ujung tu di bahagian bilik air. Jadi saya orang kata apa, stay down seorang-seorang lah dalam bilik tu. Jadi ketika kita stay down di bahagian lockup ni, Kuji dia ada mengatakan dia rasa dok selesa dan dia rasa panah, dan dia juga pernah share di mana dia kata dia ni rasa seperti dicakar-cakar di bahagian tengkuk dan lengan dia. Jadi kita tonton dulu video ni. Jadi siapa tu boleh tengok di mana Kuji sentiasa mengusap-usapkan tangan dia di bahagian tengkuk. Jadi pada masa tu dia pernah cerita dalam siaran langsung dalam Facebook, tapi sayangnya video tu hilang disebabkan Facebook kita kena kodam baru-baru ni. Dan ketika itu Kuji dia ada tengok Mak Yu dia ada tengok Mak Yu, dia tengok Mak Yu ni dia ada dok sapu-sapu kat tangan ke sebab dia ingatkan nyamuk. Dan jadi pada masa tu dia tengok Mak Yu steady je, mungkin lah kalau ada nyamuk pun mungkin nyamuk tak nampak Mak Yu masa tu kot. Jadi pada masa tu memang Kuji rasa dok selesa lah. Cakar dia tu dia rasa ni, dia kabur, dia rasa macam pedih. Tapi pada masa tu selepas tu dia dok tak ada lah kesan-kesan cakaran tu, tak ada lah. Cuma dia rasa sangat pedih dan seperti dicakar. Jadi pada masa saya duduk di bahagian lockup tu, dia ada dekat dinding tu dia adalah tulisan ayat apa semua, bukan tulisan ayat-ayat siang dah. Dia macam khabar luahan lah. Dia kata aku yang tak bersalah tapi aku yang kena. Lebih kurang gitulah ayat dia. Jadi saya pun duk fikir-fikir, mungkinlah kawasan ni dia ada banyak aura negatif sebab ada segelintir orang yang kena tahan ni, orang kata orang yang dianiayai. Saya rasa betul dah ayat saya sebut kot, mungkin jadi saya agak siang lah bila kita tengok tulisan tu kita rasa macam siang lah, orang yang tak bersalah tapi orang dia yang kena. Alright, jadi pada masa tu saya pun rasa mungkin dah sampai masa untuk kita tamatkan sesi stay down ni. Jadi saya pun ambil telefon apa semua dan saya keluar daripada bilik air dan saya mengatakan kepada bilik nombor 2 dan bilik nombor 1, saya kata stay dulu sekejap, di mana saya akan keluar dulu seorang-seorang. Saya tak tahu apa saya boleh buat gitu, saya pun tak tahu sebab selama ni memang kita sentiasa bersama-sama lah, buat apa benda pun kita sentiasa bersama-sama di dalam kumpulan. Jadi saya tak tahu sebab apa saya terpanggil untuk saya rasa nak keluar seorang-seorang. Jadi apabila saya berada melintasi daripada bilik Mak Yu dan Kuji, saya tengok suasana pada malam tu sangat nak kata apa dia rasa macam lain macam. Kita rasa macam kita seorang-seorang je duduk di balai polis lama Marang ni. Okey, sekarang ni saya baru keluar daripada lockup. Membiarkan rakan-rakan saya masih berada di dalam lockup. Dan saya tak pasti dalam rakaman ni ada ataupun tidak, di mana mata saya agak melilau. Jadi tengok kejap, tengok kiri, tengok kanan, tengok depan, tengok pusing-pusing gitulah. Jadi rasa macam tak senang duduk.
Masa tu saya dok ingat dah pasal bilik yang saya kata yang saya dok masuk tu. Saya dok ingat dah. Saya cuma fokus pada di bahagian depan, di bahagian hadapan saya saja, dan saya terus mengambil kamera untuk membuat rakaman di mana saya mengatakan saya berada di luar di seorang diri dan rakan-rakan lain yang masih lagi berada di dalam lokap. Jadi ketika saya membuat rakaman tersebut, kita tonton dulu video ini. Ada rakan-rakan saya masih berada di dalam lokap kerana kita mahu merasai suasana malam di Adakah supporters nampak di dalam rakaman itu kelihatan ada sesuatu yang melintasi di bahagian belakang saya ketika itu. Okey. Jadi pada saya tak mau cerita detail lagi dengan benda tu. Sebenarnya apa yang kita nampak dalam footage ini adalah di bahagian belakang saya, dan di belakang saya ketika itu adalah sebuah cermin yang berwarna hitam, dan apa yang melintas itu adalah di bahagian depan saya. Kalau kita nak ikut fikir logik lah kalau kita nak fikir logik, jadi benda tu hanya melintasi di bahagian hadapan hamba. Dan cuba perhatikan dalam footage ni di mana secara kebetulan ketika itu saya sedang melihat lensa kamera. Jadi bila saya tengok lensa kamera tu, benda tu terus melintasi di bahagian belakang saya. Secara jujurnya, pada masa saya buat rakaman tu, memang saya rasa macam ada kita nak katakan kita tak rasa takut, kita tak rasa macam debor, tapi kita rasa macam ada orang tengok kita. Tahanan ni ramai 2 orang di setiap satu sel, dan saya pun merasai sendiri pengalaman di sini cukup terbaik. Jadi pada masa saya duduk luar seorang-seorang tu, saya rasa macam ada orang dan dan sedang rasa diperhatikan. Jadi sebab tu kalau perasan tak, saya tak duduk jauh pun sebenarnya, saya duduk depan tu je. Jadi bilik Mak Yu di sebelah hamba. Debor juga apa. Hamba bukan berani sangat pun tak. Jadi bila kita fikir balik, apabila saya menyunting video berkenaan dengan footage berkenaan, saya mula-mula memang tak perasan. Demi Allah, saya tak perasan pun dengan benda tu. Jadi bila saya tengah menyunting video berkenaan dengan audio apa semua, jadi pada yang pertama editing yang pertama memang saya terlepas dah footage berkenaan. Jadi apa yang saya sedarnya, apabila saya buat recheck balik, saya repeat balik, check, dan apabila saya menonton dengan lebih dekat lagi, saya rasa macam ada sesuatu yang tak kena dalam rakaman. Dia rasa macam ada aura dia lah, pelik sikit lah. Sebab apa? Jadi bila saya tonton video tu, saya rasa macam debor. Saya rasa macam takut. Faham tak? Bukan dan masa kejadian tu, ni masa saya tengok balik, masa kita tengah menyunting video tu. Jadi sebab apa pula aku jadi rasa debor gini tak? Jadi rasa macam tak senang je tak. Jadi lepas tu saya cuba rapatkan muka saya pada laptop ketika itu. Saya tengok balik, apa benda tu? Jadi pada masa tu saya ingat mungkin lampu cahaya daripada kenderaan yang lalu tak, sebab sebelah tu adalah jalan raya. Dan kemudian pada masa tu saya terus rapatkan orang tak apa, zoom kita zoom di bahagian tu. Memang kita nampak jelas dia lalu gitu.
Jadi pada masa tu saya rasa macam tak logik lagi dan rasa agak pelik apa benda yang lalu. Jadi saya pun terus zoom rapat lagi. Memang kualiti dia tu agak pecah sikit lah. Memang jelas kelihatan seperti ada susuk tubuh, seperti dia menyelubungi dengan kain selimut ataupun kain berwarna putih, dan dia melintasi di bahagian hadapan hamba lah. Tapi kelihatan tu adalah biasan daripada cermin belakang hamba. Memang sangat-sangat laju dia litah tu, memang sangat laju. Dan apabila kita buat slow motion ni, memang jelas lah susuk tubuh ni. Jadi apakah benda tu, siapakah dia, Allahu alam. Kalau betul orang, sudah pasti saya dapat mendengar dia berjalan ataupun dia berlari. Dan ketika itu juga, selepas benda tu lalu, saya terus tengok balik ke bahagian hadapan tu. Memang langsung tiada apa-apa kelibat yang saya nampak. Orang kata benda ni gimmick ke, prop ke, lakonan itu terpulang. Tapi kami berlima pada malam itu, kami tahu hanya kami berlima sahaja. Dan apabila muncul footage berkenaan, kita dah dapat tahu dan kita dah dapat detect benda ni adalah salah satu makhluk Allah dan salah satu kebesaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi gitulah tau, laju-laju nak gimana tu, nasib baik Dr. Sadong sepanjang OH terlibat dalam bidang aktiviti eksplorasi menyuting video ini, di antara nombor 1 paling jelas. Ada kok, jangan kadang-kadang ada juga yang kita nampak gambar apa sedap. Ini menerusi adalah rakaman, dan ia hanya ada pergerakan yang agak menyeramkan lah. Kalau saya tengok balik footage tu, dia bukan main laju, dan kita nampak ada susuk dan kita boleh nampak pula dia macam sedikit membongkok. Jadi saya tak tahu apa yang melintasi sebenarnya. Adakah dia besar ataupun dia kecil, ataupun dia dekat ataupun dia jauh. Dan biasan daripada cermin itulah memberikan kita salah satu rakaman bagi saya sangat mahal. Sangat mahal lah rakaman tersebut. Dan saya tak tahu kenapa salah satu bilik di bahagian lock-up tu saya tak masuk, dan saya tak tahu apa benda yang berlaku pada malam itu. Saya sendiri pun tak tahu. Sebenarnya saya tertinggal. Ada satu perkara yang saya nak jelaskan, dan benda ni saya tak pernah kongsikan lah dengan rakan-rakan maupun supporters yang lain. Di mana ketika saya membuat rakaman di surau berkenaan, di dalam rakaman ini cuba tengok balik, saya ada menyuluh satu mungkin tiang lah, saya pun dah ingat dah, mungkin tiang ataupun batu. Bila saya tengok tiang tu, saya rasa macam nampak tadi macam orang, faham tak? Jadi dalam rakaman ni saya ada rakam dan saya ada suluh tempat berkenaan, sebab kita rasa macam dalam hati tadi aku nampak macam orang tak. Jadi sebab tu saya buat rakaman. Maknanya saya tak buat rakaman saja kalau saya rasa benda tu tak ada benda-benda yang tertarik dah. Jadi adakah pada malam itu apa yang melintasi di bahagian belakang hamba, disebabkan saya rasa curiga berkenaan dengan tempat yang saya suluh tu. Allahu alam, saya tak tahu. Dan adakah itu makhluk yang berada di Balai Polis Laman Marang tu, Allahu alam, saya pun tak tahu. Mungkin dia sekadar nak melintas ketika saya buat rakaman pada masa itu, Allahu alam. Dan saya juga tak tahu, dan sangat-sangat bersyukurlah di mana kebetulan dia lalu tu saya tengah tengok lensa kamera. Kalau saya nampak di depan hamba ketika itu, hamba tak tahulah apa yang berlaku kepada rakan-rakan yang berada di lock-up tu, sebab sudah pastinya saya dah memang cabut lagi lah. Jadi sebenarnya itu adalah perkara yang sangat jelas, benda ataupun footage yang sangat jelas, dan kita sentiasa memaparkan bukti yang mengatakan di tempat berkenaan ni kita terima gangguan lah sebagainya.
kita ni bukan mencari entiti ataupun futih-futih yang mengandungi entiti, bukan. Kita dok cari benda-benda macam tu, tapi kita sekadar merakamkan suasana keadaan di tempat-tempat lama yang terbiar di antara waktu siang dan waktu malam. Dan kami suka menganggap apa sekiranya ada terjadi perkara-perkara di luar jangkaan, kita suka mengingatkan diri kita tentang benda ni adalah berlaku disebabkan izin Allah, dan mereka juga salah satu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anggaplah apa yang berlaku pada malam itu kebesaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan benda tu berlaku juga atas izin daripada Allah. Saya nak khabar di sini, benda tu berlaku masih lagi awal. Saya dapat jangkakan ketika berada di bahagian surau pada waktu malam tu mungkin dalam pukul 11 ataupun pukul 11.30 malam. Dan di mana perkara yang kita nampak tadi tu seperti ada kelibat yang melintas tu, saya agak mungkin pada masa tu dalam dok pukul 12 lagi. Maknanya masih lagi awal. Jadi benda ni dia dok semestinya pada waktu lewat pagi dok. Dia dok kadang-kadang lepas maghrib pun boleh jadi. Tapi terpulanglah terpulang kepada Allah. Kalau benda tu Allah izin jadilah. Kalau tak jadi memang tak akan jadilah. Jadi itu saja pengalaman yang saya dapat kongsikan berkenaan dengan Balai Polis Lama Marang ini. Dan saya minta maaf sekiranya saya ada tersasul kata ke tersalah cakap ke, sebab saya buat video pengalaman ini dengan secara spontan dan tidak menggunakan sebarang skrip. Sebab kalau saya guna skrip, dia tak boleh nak feel. Jadi apa yang saya ceritakan tadi, orang kata 2 dalam 1, di mana saya bercerita sambil saya imaginekan yang saya berada di tempat berkenaan. Jadi, dan minta maaf juga di atas kualiti video ini, dan ini adalah tempoh percubaan. Saya minta maaf banyak-banyak, dan saya harap kepada semua admin, supporters dan penonton terhiburlah dengan kehadiran video yang serba sederhana ini. Dan kepada semua, terima kasih di atas support video di OH Studio, di Osazuke Hikaru, dan di siaran langsung dalam Facebook juga. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kalau ada siapa-siapa dalam YouTube ni yang masih lagi belum mengikuti page Osazuke Hikaru, boleh tekan link yang saya sertakan di bahagian bawah, di mana setiap malam saya akan membuat siaran langsung untuk menceritakan dan kita mendengarkan kisah-kisah pengalaman seram yang dialami oleh orang lain. Jadi kepada semua, jangan lupa like, share dan komen. Assalamualaikum.